Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dan juga Afizi Azaman dalam Awani Pagi. Dan pastinya dalam Awani Pagi pada jam ini kita nak fokuskan kepada usaha dan juga misi kemanusiaan yang digerakkan oleh beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi menyelamatkan mangsa-mangsa gempa bumi di Turki dan juga di Syria. Yang kita faham ataupun yang telah pun kita ketahui sebelum ini, pada 6 Februari 2023, satu gempa yang telah pun menggegarkan di selatan Turki dan juga di utara Syria telah pun menggegarkan kedua negara itu, yang pada ketika ini ia telah pun menyebabkan korban melebihi daripada 50,000 nyawa. Dan pastinya kita nak memperincikan lebih lanjut bagaimana sebenarnya peranan yang dimainkan oleh NGO terutamanya daripada Malaysia ini, terutamanya melihat kepada misi kemanusiaan yang digerakkan bagi menyelamatkan mangsa-mangsa di sana dan juga memberikan sedikit sumbangan kita kepada mangsa-mangsa yang terlibat, Hafizi. Ya, dan dalam masa yang sama juga kita lihat bagaimana koordinasi pasukan keselamatan negara, bomber, SMART dan sebagainya pergi menyalurkan bantuan. Tapi mereka pergi juga tidak ketinggalan daripada NGO-NGO yang turut sama hadir di sana untuk melihat dan juga membantu koordinasi pasukan-pasukan tersebut. Kita bersama dengan Ketua Misi GPM Malaysia, Salam Muhammad Yusof, Eksekutif Media Global Peace Mission, Saiful Nizam Muhammad, dan juga CEO Cinta Syria Malaysia, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamaruzaman. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami awal pagi ini untuk kita lihat dan juga meneroka kembali, imbas kembali apa yang terjadi di Turki dan juga Syria. Sekarang ni tak mustahil untuk jadi di mana-mana negara sekalipun dengan perubahan iklim yang cukup pantas pada ketika ini. Pertama sekali kita nak pergi kepada Salman terlebih dahululah. Salman, pertama sekali ketika mana nak pergi misi? Salman bukanlah individu yang baru dalam menyambung dalam misi-misi kemanusiaan. Banyak misi telah pun Salman pergi. Tapi apa yang membezakan misi kali ini dengan misi yang sebelum-sebelum ini Salman pergi? Persiapan dibuat dan melihat kepada angka korban. Kalau dahulu semuanya babitkan perang, tapi kali ini gempa bumi. Suasana misi itu sudah pasti berbeza, Salman. Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Saya kira betul benda tu memang agak berbeza untuk kita lah, yang terutamanya organisasi-organisasi yang datang. Yang pertamanya, kebiasaannya sekiranya kita lakukan sesuatu misi kemanusiaan, dia akan ada perancangan yang lebih awal, 2 minggu atau 3 minggu yang sebelumnya. Dan dalam keadaan kita sendiri di Global Peace Mission Malaysia, mungkin juga kawan-kawan daripada organisasi lain dalam gabungan NGO Prihatin Turki Asia sendiri, kita merancang untuk ke Turki itu dia dah terkehadapan sebenarnya. Kita dah melepasi misi musim sejuk. Kita dah fokus kepada bantuan pada musim Ramadan, dan kita tak menjangkakan perkara sebegini yang sebenarnya akan berlaku di Turki lah. Dan memang persiapan di peringkat kami juga agak hektik. Kita on the spot, kita terus buka ad hoc lah semuanya. War room dan sebagainya, terus decide bila kita nak pergi, terus kontak dengan Natma, Wisma Putra dan sebagainya untuk penyelarasan lah. Dan 3 hari terus selepas decision dibuat tu, kita fly bersamalah, saya, Musa, Saiful Nizam dan beberapa sahabat lain lagi lah untuk kita melihat. Dan kalau kita tengok kepada Turki ni, kenapa kita pergi? Beza lagi respon NGO dengan apa yang berlaku di Christchurch sebagai contoh, ataupun mungkin kita tengok di kawasan-kawasan yang lain lah. Sebab kalau kita tengok di Turki ni sendiri, dia merupakan satu negara yang kita panggil sebagai, kita di bahagian-bahagian NGO ni kita akan sebut sebagai bumi ansar, bumi yang membantu. Di Turki sendiri mempunyai 7 juta pelarian, yang mana selama ini setelah berpuluh-puluh tahun dia membantu pelarian, setelah berpuluh-puluh tahun dia memberikan pelarian untuk mendapatkan perlindungan di sana dengan special program, ya, bukan di bawah program UN ataupun di bawah program mana-mana agensi international, di bawah Turki sendiri yang memberi perlindungan kepada 7 juta pelarian. Dan sekarang 7 juta pelarian ni adalah mereka yang terlibat di dalam gempa ni. Dan kita terima statistik daripada Badan Afad sendiri sebagai rakan koordinasi dan kerjasama kita di sana. Orang Turki sendiri yang terlibat dan terkesan akibat daripada gempa ni sebanyak 12.1 juta. Ini tak termasuk dengan 1.75 juta pelarian yang terkesan di 10 daerah yang terkesan akibat daripada gempa ni. Jadi memang kita sendiri sebagai GPM dan rakan-rakan NGO lain, kita rasa terpanggil sebab kita melihat ini adalah satu negara yang kalau selama ini membantu
dan sekarang mereka dalam kesusahan. Kan? Dan kita tahu macam mana perasaannya bersama dengan orang yang susah. Dan memang kita sendiri bila kita di sana melihat sendiri di lapangan tu, kita rasa memang kita bertanya dengan mereka, duduk dengan mereka, tinggal dengan mereka, ada yang kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, kehilangan kerja dan sebagainya. Memang keadaan yang sangat susah, dan sebab itu juga kita di peringkat gabungan NGO ini, terutamanya di GPM sendiri, kita akan teruskan misi ini dalam fasa-fasa yang seterusnya lah, insyaAllah. Ya, saya pasti selepas saja gempa bumi itu berlaku pada 6 Februari itu, pastinya NGO-NGO kita di Malaysia ni begitu cakna prihatin dan juga menggerakkan misi bantuan ini mungkin dalam 1-2 hari selepas kejadian ataupun selepas insiden itu berlaku. Bagi Musa sendiri yang sebelum ini mungkin banyak memberikan ataupun menjalankan misi bantuan kemanusiaan ke negara Syria terutamanya. Kali ini Turki sangat teruk dan juga begitu juga dengan Syria. Bagaimana agaknya kalau kita nak imbas kembali detik-detik terutamanya pada ketika itu, bagaimana suasana di sana dan mungkin dapat dikongsikan, diceritakan kepada kita kehilangan ahli keluarga dan juga bagaimana agaknya situasi tempat terutama di kawasan berkenaan yang terjejas tu. Baik, bismillah, terima kasih kepada Astro Awani kerana sudi untuk jemput kita. Baik, Turki ni sebenarnya satu negara yang sangat dekat lah seperti yang disebutkan oleh Salman tadi. Mereka sangat banyak bantu negara-negara yang lain. Jadi apabila berlakunya bencana di sana, iaitu gempa bumi, kita sebagai NGO yang boleh dikatakan Turki adalah laluan kita untuk masuk ke dalam Syria dan laluan kita untuk membantu pelarian Syria yang berada di Turki. Jadi Turki adalah negara yang sangat dekatlah dengan kami sukarelawan, terutama NGO yang fokusnya adalah kepada Syria. Dan bila kita sampai di sana, sebenarnya dia sangat berbeza dengan misi-misi yang sebelum ni lah. Kita pernah pergi misi Ramadan, kita pernah pergi Winter Mission, tapi bila kita pergi ke sana, sebuah negara yang sangat cantik, yang kita tengok sebelum ni sangat teratur, cantik, tiba-tiba kita pergi ketika itu masih lagi sangat baru, gempa bumi yang berlaku lebih kurang seminggu tak silap saya. Dan bila kita pergi tengok diorang punya negara hancur, dan Turki ni adalah sebuah negara yang sangat besar. Sebagai perbandingan, Istanbul sahaja ada 30 juta orang. Kita satu Malaysia mungkin 32 juta orang kan. Jadi daerah-daerah itu sangat besar, mungkin sama besar dengan negeri-negeri di Malaysia. Tapi dalam satu-satu daerah itu keadaan memang sangat teruk. Contohnya tempat yang kita pergi di Nurda, di Turki, di Gaziantep itu 95% bangunan di situ sudah perosak ataupun hancur, menyembah bumi lah. Jadi bila kita pergi ke sana dan kita pergi ke kemah-kemah ataupun kamp-kamp yang berada di sana, kalau dulu kemah-kemah ini diduduki oleh orang-orang Syria, pelarian Syria, tapi kini situasi itu dah berbeza. Orang-orang Turki sendiri yang dulunya duduk di rumah yang selesa terpaksa tinggal dalam kemah, dan bila kita jumpa dengan dorang, kita bersembang dengan dorang, setiap seorang daripada mereka itu menyimpan cerita yang berbeza lah. Dan ceritanya sangat-sangat tragis. Memang akan ada ahli keluarga yang meninggal. Kita masuk ke dalam Syria, satu kawasan yang sudah sedia teruk disebabkan oleh peperangan, boleh kita katakan sebagai sudah jatuh, ditimpa tangga pula. Macam mana diorang sebuah negara yang baru saja nak bina balik dia punya rumah, tiba-tiba hancur disebabkan oleh gempa bumi yang berlaku lah. Dan bila kita pergi masuk ke kemah-kemah diorang di dalam Syria sebagai contohnya, memang diorang ceritakan cerita yang sangat teruk lah. Ada 10 mungkin. Salah satu cerita yang saya boleh highlightkan, seorang kanak-kanak umur 11 tahun, 12 tahun macam itulah lebih kurang. Kita tanya dengan dia apa yang berlaku. Jadi pada malam tu 10 beranak ahli keluarga dia ada dalam rumah, dan yang selamat hanya 4 orang. Jadi mak ayah dia dan adik-beradik dia lagi 4 orang tu meninggal dunia. Jadi itu adalah salah satu contoh kisah yang berlaku, dan banyak lagi kisah-kisah yang kita duduk bersama mereka, mendengar kisah mereka. Dan mungkin satu benda yang kurang di-highlight, itu bukan saja memberi kesan kepada mereka lah, kerana diorang ceritakan ke kita, dan kita ini sebagai sukarelawan, kita tak boleh menunjukkan yang kita ini sedih, kita nangis depan diorang, tak. Tapi kita membawa mungkin jutaan bersama, jutaan tanggungjawab ataupun jutaan jiwa orang-orang Malaysia bersama kita, bawa kepada mereka yang untuk bagi tahu yang kita bersama-sama dengan mereka. Dan untuk Saiful, macam mana Saiful melihat cabaran-cabaran yang perlu dilalui oleh
Saiful dan juga rakan-rakan ketika berada di sana, apa benda-benda yang sebenarnya ialah tak disiarkan media, tapi itu salah satu cabaran yang ada dekat sana kan? Mungkin Saiful boleh ceritakan dari segi aspek cabaran nak membantu, cabaran nak menahan emosi, cabaran dari segi mungkin koordinasi dan sebagainya, sebab banyak negara turun situ, jadi sudah pasti ada sedikit cabaran, mungkin komunikasi dan sebagainya, peralatan. Apa yang boleh Saiful gambarkan? Baik, terima kasih. Dari sudut cabaran yang paling utama sekali ialah bagaimana untuk kami meneruskan misi di sana dengan faktor cuaca yang sangat ekstrim. Pada waktu malam dia mencecah -6 dan sepanjang tempoh kami berada di sana, kita dapat rasa aftershock yang berlaku. Yang second time 7 point something tu pun jadi masa tu ada? Masa tu ada. Dan cuma mungkin berbeza negeri sebab kami berada di Gaziantep. Cuma gegarannya masih lagi terasa. Kami kami menetap di sebuah premis 3-4 tingkat. Walaupun gegaran yang kami terima itu tidaklah sekuat mana, tetapi kalau kata berdiri dekat ruang lega, kita boleh rasa ketidakseimbangan yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut bahasa dan komunikasi. Tapi dengan koordinasi dengan NGO tempatan yang menyebabkan segalanya berjalan dengan lancar lah. Dan pada saya, dia sesuai dengan moto kami sendiri di Global Peace Mission, iaitu misi kemanusiaan tanpa sempadan. Walaupun berbeza bahasa, tetapi empati itu kita dapat rasa. Bahkan andainya kita sendiri tidak dapat menahan, sebab saya sendiri ketika merakam kisah Pakcik Hasbi Ansar, walaupun dialog yang disampaikan itu saya tidak faham dari sudut literalnya, tetapi emosi yang menghubungkan kita. Dan apabila kita bertemu dan berterima kasih dengan hospitality yang diberikan oleh mereka, mereka menyebut dengan berbesar hati bahawa Malaysia Turki itu bersaudara, dan inilah yang menyebabkan kita dapat melepasi halangan dalam perjalanan 5-6 hari di sana, merentas negeri dan negara yang berbeza. Baik, itu cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang menarik sebenarnya, yang sebelum ni mungkin di media kita tak pernah tahu pun perkara ini, tapi dikongsikan sendiri oleh orang yang turun ke lapangan, iaitu ke Turki dan juga ke Syria ini. Dan sebenarnya banyak lagi sebenarnya kita nak bincangkan bersama dengan dua NGO ini, iaitu Global Peace Mission dan juga Cinta Syria Malaysia. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Afizi Azaman. Dalam Awani Pagi, kita ingin menyingkap kisah-kisah dan juga cerita-cerita di lapangan melibatkan kepada insiden gempa bumi yang menggegarkan Turki dan juga Syria. Kita bawakan dua NGO yang terlibat secara langsung dalam misi bantuan kemanusiaan ini, iaitu Cinta Syria Malaysia dan juga Global Peace Mission. Dan saya nak teruskan perbincangan saya bersama dengan Ketua Misi GPM Malaysia, Salman Muhammad Yusof. Mungkin Salman dapat ceritakan sedikit. Kita tahu setiap kali GPM melakukan misi bantuan kemanusiaan ke negara-negara sebagai contohnya Syria dan sebagainya, pasti sebelum itu diwawarkan mengenai sumbangan yang boleh disumbangkan oleh rakyat Malaysia. Tapi dalam keadaan yang terdesak pada ketika ini, dalam tempoh insiden itu berlaku 6 Februari 2023 dan selang beberapa hari GPM telah pun pergi ke sana. Bagaimana agaknya melihat kepada sambutan sumbangan yang diterima oleh GPM dan apa bentuk bantuan yang disalurkan kepada mereka dan keperluan mendesak mereka di sana sebenarnya? Terima kasih Saudara Fizi untuk soalan tersebut. Saya kira antara bantuan yang terdesak tu sebenarnya banyak. Kan kita sendiri dari Global Peace Mission Malaysia secara asasnya memang di Malaysia, memang kita punya kerjasama dengan kedutaan Turki di Malaysia
untuk kita kumpulkan barang dan menghantar menggunakan pesawat komersial Turkish Airlines kargo lah ke sana dengan bentuk barangan yang telah diselaraskan ataupun disenaraikan oleh pihak kedutaan sendiri. Dan kalau kita melihat kepada keperluan di sana, setibanya kita di sana itu, memang sepanjang perjalanan itu memang kita membincangkan sebenarnya apa yang kita nak bawa. Kan memang secara permulaan kita bawa sedikit amount untuk kita yang kita dah transfer untuk digunakan di sana, dan terkehadapannya untuk kita lihat semula apa bantuan-bantuan yang lebih mampan, lebih sustain untuk kita bawa. Dan antara yang nampak keperluan di sana adalah yang pertamanya seharusnya adalah keperluan makanan lah. Yang mana kebiasaannya secara asas memang NGO ataupun organisasi badan kemanusiaan bukan kerajaan ni memang akan menghantarkan bantuan makanan dalam bentuk kotak makanan. Yang mana kotak makanan ni dia akan gunakan untuk masak dan sebagainya. Tapi berbeza kali ini kita tak boleh nak bagi benda-benda yang macam tu. Kita kena bagi sama ada ready to eat meals, pack, ataupun kita bagi terus pack makanan panas. Yang mana kita masak kalau ikut sekarang ni dalam skala yang besar lah, dengan dapur-dapur umum yang mereka ada, central kitchen yang mereka ada di sana dan sebagainya. Itu yang pertamanya. Yang keduanya adalah dari sudut shelter, pelindungan. Yang mana saya kira kalau di peringkat Turki ni dia lebih terkoordinasi. Lebih banyak bantuan, lebih banyak masuk, dan hatta kita juga daripada Malaysia yang pada awalnya memang kita dah hantar kepada Turki sebelum kita hantar kepada Syria lah. Dan memang kalau kita tengok dari sudut shelter, pelindungan, kemah-kemah ni teratur. Tapi beza lagi kalau di dalam Syria. Mereka ni ada yang masih tinggal di bawah pohon-pohon zaitun yang sempat kita lihat sendiri ataupun di sekitar bangunan-bangunan yang runtuh. Yang memang keperluan mendesak terhadap perlindungan ni sangat tinggi. Dan kalau kita tengok di peringkat Turki sendiri, kalau pasca gempa itu memang sangat besar. Sebab bangunan yang dikatakan runtuh itu lebih daripada 120,000. Daripada bangunan tempat tinggal, bangunan kerajaan, sekolah dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah dari peringkat kita panggil dalam terma kemanusiaan itu WASH, Water Sanitation and Hygiene. Dan ini telah dikeluarkan oleh Emergency Medical Assistance of Turkey menyenaraikan bahawa 10 provinces yang ada ni, 10 daerah yang ada ni, air yang ada di situ memang tidak selamat untuk diminum. Tercemar. Dan mikrobiologi dia memang sangat tinggi poin dia. Jadinya apa yang berlaku sekarang, baik daripada peringkat AFAD ataupun daripada peringkat organisasi tempatan dan organisasi antarabangsa, memang kita ada satu gerakan membantu membawa masuk tangki air dan juga air bersih ke kawasan-kawasan yang terjejas, baik di peringkat Turki dan juga di peringkat Syria lah. Dan memang kita dari sudut Global Peace Mission Malaysia dan juga rakan-rakan gabungan tu memang kita ke arah perkara-perkara sebegini. Dan yang keempat adalah untuk kita melihat kepada bantuan untuk mereka sambung hidup, teruskan hidup, baik daripada sudut bantuan tunai, daripada sudut bantuan pembaikian bangunan dan sebagainya, dan juga bangkit semula, dan juga untuk meneruskan keperluan dari sudut sebagai kita kata semacam pendidikan, komuniti setempat, pekerjaan dan sebagainya lah. Yang itu saya kira kalau kita lihat antara bantuan-bantuan yang penting untuk ketika inilah. Dan Musa, bagaimana Musa boleh gambarkan pada penonton Sarawak ni bahawa segala bentuk bantuan-bantuan yang telah pun diberikan, ialah rakyat Malaysia sekarang ni kadang-kadang mereka ni agak skeptikal kan, berkaitan dengan misi bantuan dan sebagainya, tambah pula sekarang ni banyak skamer dan sebagainya kan. Bagaimana Musa boleh gambarkan kepada rakyat Malaysia bahawa wang yang disalurkan oleh mereka sememangnya sampai kepada mereka yang memerlukan di Turki dan juga Syria? Sebab ni penting untuk kita highlight kerana mereka kena tahu rakyat Malaysia ni benda yang paling mereka pantang adalah wang. Jadi wang ni perlu ditunjukkan di mana salurannya, adakah benar sampai ataupun tidak dan sebagainya kan. Baik, seperti yang sedia maklumlah, bila berlaku sahaja gempa bumi, jadi ada banyak NGO yang membuat kutipan. Kalau tak salah saya, sorry saya mencelah, kalau tak salah saya sampaikan ada kami ada laporkan bahawa ada scam yang buat dana kononnya untuk Turki dan juga Syria, tapi sebenarnya lain cerita pula kan. Baik, saya rasa satu inisiatif yang sangat bagus dilakukan oleh pihak GPM sendiri. Mereka membuat satu gabungan, di mana gabungan ini setakat hari ini saya rasa dah 30 lebih buah NGO yang join
Dan syarat-syarat yang diletakkan juga adalah syarat-syarat yang ketat lah. Perlu berdaftar dengan ROS sebagai contohnya, dan berdaftar dengan badan-badan kerajaan lah yang menunjukkan badan NGO ataupun sebuah NGO itu valid. Dan saya rasa ini satu benda yang perlu disebutkan kepada orang Malaysia di luar sana, di mana bila ada gabungan ni, so secara tidak langsung dia akan menjadi sebuah gabungan yang meyakinkan lah. Jadi boleh, kita tak kisah pun nak menyumbang melalui GPM sebagai contohnya, atau melalui kita Cinta Syirah Malaysia ataupun Cinta Gaza Malaysia. Ada banyak 30 lebih gabungan itu yang menunjuk kalau kita nak tipu takkanlah 30 NGO ni semua menipu, bergabung untuk menipu, tapi tidak. Dan kita juga antara NGO yang terawal menghantar pasukan untuk meninjau sebenarnya. Sebab kita tak nak kita daripada sini kita hantar barang dan barang itu bukanlah keperluan lah. Dan disebutkan oleh Salman tadi, itulah keperluan sebenar yang diperlukan oleh mereka. Sebab dia berbeza. Sebab Turki sebagai contohnya, AFAD sangat laju menyediakan perlindungan, kemah dan sebagainya. Dia memang komplit kalau kita pergi. One stop center dia memang dah cukup dah. Ada masjidnya, ada makanannya. Walaupun semua daripada kemah tapi komplit. Tapi lain, berbeza bila kita masuk sendiri ke dalam Syria. Bila kita masuk ke dalam Syria itu sebenarnya adalah hari kedua pintu sepadan itu dibuka untuk bawa masuk bantuan melalui lori dan sebagainya lah. Jadi bila kita masuk, keperluan dia sangat berbeza. Mereka ada lagi yang masih tinggal seperti yang disebutkan tadi di bawah pokok zaitun. Dan mereka ini kalau kita masuk, mereka ini adalah seperti Syria yang 10 tahun dulu, yang awal-awal berlaku peperangan dulu. Mereka ini tak ada rumah. Kalau kita ada kemah pun, kita masuk kemah dia tak ada bantal, tak ada tilam. Bayangkan orang tidur, terpaksa tidur atas rumput dengan cuaca negatif 3, negatif 5 pada waktu malam. Jadi inilah tujuan sebenar. Kita hantar bukan untuk pergi melancong, tidak. Tapi kita pergi sendiri untuk kita melihat situasi yang sebenar dan kita decide untuk apa yang kita boleh buat lah. Dan kita nampak memang itulah keperluannya yang sangat mendesak sekarang. Sebab itulah step dia kan. Kita perlu sediakan perlindungan dulu sebagai contohnya dalam Syria. Kita lengkapkan dulu kemah dia dengan heater, dengan selimut, dengan tilam. Barulah kita mula cukupkan dengan bantuan yang lain lah seperti makanan dan sebagainya. Baik, Nizam, berbaki dalam 2 ke 3 minit saja lagi. Seperti apa Musa katakan tadi, NGO Malaysia ni antara yang tak awal sampai. Begitu juga dengan pasukan Smart Malaysia sendiri. Antara pertubuhan ataupun antara pasukan penyelamat yang sampai pada awal sekali. Cuma kita nak tahu juga di lapangan bagaimana agaknya respon rakyat Turki dan juga Syria terhadap bantuan ataupun terhadap Malaysia itu sendiri. Dengan inisiatif NGO-nya, pasukan penyelamat yang paling awal tiba, begitu responsif. Bagaimana agaknya respon mereka? Adakah mereka sangat terharu, berterima kasih kepada rakyat Malaysia atau bagaimana? Sebab kalau tak salah saya, pasukan Smart bila nak balik dekat lapangan terbang Istanbul tu mereka disorak dan sebagainya kan? Reaksi yang sama yang kami terima apabila kita sampai. Sebab bantuan yang kita sampaikan tu, kita pergi sampai ke ceruk-ceruk kampung lah. Antara yang bagi saya yang pertama kali pergi ke misi gempa bumi, kita tidak sangka bahawa di kawasan pergunungan pun turut menerima kesan yang sama. Apabila kami sampai, kami diraikan, dihidangkan makanan yang enak-enak, sedangkan mereka yang lebih memerlukan berbanding dengan kami. Bahkan ada yang datang peluk kami, ada yang cium dahi kami, berterima kasih, tidak putus-putus di lisan mereka. Bahkan apabila di Syria pun kami menerima reaksi yang sama. Apabila khususnya Saudara Salman lah yang menyarungkan pakaian sejuk kepada anak-anak Syria. Mereka sangat bergembira dan ini misi yang berterusan kerana apabila kita sebutkan tadi tentang reaksi mereka dan dibincangkan oleh teman-teman saya di sini untuk menyelamatkan mereka pada jangka masa yang panjang, apatah lagi dalam isu yang berkaitan dengan psikososial. Bagaimana mereka yang terkesan dengan kehilangan ahli keluarga, hilang peralatan untuk mendapatkan punca pendapatan dan sebagainya. Jadi
mereka tidak putus-putus, bahkan masih lagi berhubung sesama kita, dan DGPM sendiri masih lagi meneruskan misi di Turki. Dan secara tak langsung Hafizi, Betul. ketika mana ialah kita ada official team SMART dan sebagainya, tapi saya gelar mereka NGO ni sebagai unsung hero. Mereka ada di sana bersekali membawa nama Malaysia, memperkenalkan Malaysia, apa yang Malaysia boleh lakukan terutama kepada negara-negara yang cukup rapat dengan kita, Turki dan juga Syria itu sendiri. Kita terima kasih kepada Salman Muhammad Yusof, Ketua Misi GPM Malaysia, Saiful Nizam Muhammad, Eksekutif Media Global Peace Mission, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamaruzaman, CEO Cinta Syria Malaysia, atas perkongsian cerita-cerita yang mungkin kita tak dengar daripada pihak media, dan kami di Extra One akan cuba sedia baya untuk melihat menjarah apa saja cerita-cerita yang ada berkaitan dengan misi-misi kemanusiaan yang ada di Turki dan juga Syria. Dan itu saja untuk kami di Awani Pagi. Sekian dari kami. Saya Hafiz Zaman. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.